Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid tahun 4. Okey, kita hari ini bersama dengan saya, Cikgu Syah, dalam kelas pendidikan kesihatan tajuk tersedio. Okey, unit 13. Okey, awak semua boleh buka muka surat 101. Okey, di sini tersedio. Okey, tersedio Di sini tersedia. Sekejap Okey. Tersedia punca dia, adalah bermula apabila anda terpijak permukaan yang tidak rata. Okey, permukaan tidak rata ni selalu kena hati-hati. Banyak berada di kawasan sekolah, rumah kita. Okey, dan mungkin juga berada di perjalanan kita seharian. Okay. So untuk mengelakkan daripada kita terpijak permukaan yang tidak rata, pastikan kita sentiasa melihat keadaan sekeliling, keadaan sekeliling, dan sentiasa menggunakan selipar atau kasut yang sempurna. Kadang-kadang juga di dalam rumah ni kita boleh jumpa permukaan rata ni di bahagian tangga rumah, ataupun mungkin permainan adik-adik kamu. Contoh Lego kan, bila kamu terpijak tu kamu rasa sakit. Disebabkan kamu sakit itu, kamu akan cuba untuk mengelakkan daripada memijak permukaan lantai dengan betul, dan itu boleh menyebabkan terseluruh. Yang kedua, mendarat dengan teknik yang tidak betul. Contohnya ketika melompat. Ini mungkin ketika berada di atas padang, kita buat sukan lompat jauh, lompat tinggi, ataupun mungkin bermain bola sepak. So elakkan daripada mendarat ataupun melompat secara berbahaya. Kalau nak melompat juga, pastikan kamu tahu cara mendarat dengan teknik yang betul. Yang teknik betul. Kaki lutut kita hendaklah bengkok untuk kita absorb ataupun serap keadaan impak daripada kita mendarat. Ketiga, tergelincir akibat lantai licin atau berpasir. Berpasir ni mungkin di kawasan sekolah, padang. Sebab tu cikgu-cikgu selalu pesan kepada kamu, utamakan keselamatan nombor 1. Kemudian baru kamu pergi ke arah permainan. Lantai licin ni banyak tempat, rumah boleh, di kedai. Pastikan selipar kita pakai itu ada dia punya bunganya. Kalau kamu lihat di bawah selipar tu, kamu akan lihat permukaan yang bercorak-corak. Itu bukan saja-saja untuk cantik, tapi itu adalah untuk memastikan sentuhan selipar kita pada permukaan lantai adalah berkesan, ataupun istilahnya memegang antara kaki kamu dengan lantai. Jadi kalau kamu lihat gejala selepas kamu mungkin tak tahu terseluruh ke, terkehil ke, ataupun apa. Jadi untuk mengetahui adakah kaki kita terseluruh ataupun tangan kita terseluruh, gejalanya ataupun simptom dia ataupun tanda dia ialah cedera pada sendi. Sendi ni sambungan antara kita punya anggota badan, contoh pergelangan tangan, kaki, dan ligamen. Ligamen ni di antara tulang tu kita ada satu macam otot kecil, yang menyambung, sangat halus. Jadi kalau kita lalu permukaan tidak rata, impak daripada permukaan tidak rata ataupun impak daripada kita menahan diri daripada jatuh tu, boleh menyebabkan ligamen kita ni cedera. Yang kedua ialah bengkak. Bengkak ni confirm lah, kamu boleh lihat dengan mata kasar. Dan lebam. Lebam ni pendarahan di dalam so sukar bergerak. Ini memang tak buat-buat ni. Kalau kamu berdiri, kamu rasa tak boleh nak pijak, ataupun tangan kamu tak boleh nak memegang ke ataupun bergerak, tanda-tanda kamu tersenyum. Di kawasan cedera berasa panas. Ni panas ni kamu boleh rasa lah. Kamu akan rasa macam
macam panas yang agak suam. Kalau kamu pernah kena, kamu tahu rasa dia macam mana. Jadi kalau kamu ada antara tanda-tanda ni, mungkin kamu terseliur. Okey, untuk tempoh sembuh ni kamu tengok 2 hingga 3 minggu. Lama ni. Dalam tempoh 2 hingga 3 minggu ni kamu tidak boleh buat aktiviti aktif. Okey, kalau tak nanti dia akan sambung. Okey, jom tengok cara rawatan. Okey, nombor 1, tuam sejuk menggunakan air selama lebih kurang 10 minit. Okey, 10 minit. Okey, tuam sejuk. Sejuk ni menggunakan kaedah air batu lah, ais. Kita tahu kan, ais ni banyak manfaat dia bagi ahli sukan. Kalau kamu tengok ada ahli sukan tu, lepas dia bersukan, dia akan terus mandi ais, dia rendam badan dia. Sebab memang ais ni sangat berkesan dalam recovery ataupun memulihkan tubuh badan kita, anggota badan kita yang aktif bersukan, aktif membuat aktiviti ni untuk kembali kepada keadaan yang normal. Okey, jadi ais kamu letaklah, tuam ni kamu mungkin ambil satu kain yang bersih, kamu letak ais dalam tu, kamu letak di bahagian tempat yang kamu rasa panas, panas ni tadi, lebam, okey, dan sukar bergerak tu. Okey, setiap 2 jam selama 2 hari. Ni kena buat ni. Okey, tuam panas. Ni tadi kaedah dia air sejuk. Sekarang ni tuam panas dan sejuk. Okey, selang-seling selama lebih kurang 10 minit, 3 kali sehari selepas 3 hari kecederaan. Okey, ini selepas daripada kamu guna kaedah yang pertama, air sejuk, yang seterusnya ataupun kamu boleh guna kaedah tuam panas sejuk ni selang-seling. Okey, tengok di bawah ni informasi kat sini. Semasa kecederaan dalam tempoh 48 jam, maknanya dalam 2 hari. Okey, dilarang menyapu minyak urut atau lotion panas. Biasa kita kalau kebiasaannya memang kita akan cari cepat-cepat minyak, kan? Sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Mungkin ia menyebabkan lagi tindak balas yang kita tak tahu. Jadi yang berkesannya kita menggunakan ais tadilah, ais benda panas ni kita kena sejukkan. Jadi menggunakan pek panas dan bergerak aktif untuk mengelakkan kecederaan lambat pulih. Dia lambat lah, dia boleh pulih tapi lambat. Okey, lambat. Sedangkan kalau untuk tempoh sembuh pun 2-3 minggu. Kalau kamu tidak mengikut cara yang betul, mungkin boleh dipanjangkan selama sebulan. Okey. Seterusnya, cara bantu mula. Bantu mula ni sebenarnya ialah kaedah sejurus lepas kamu tahu kamu cedera, apa yang kamu kena buat. Okey. Minta pertolongan tu betul satu. Okey. Yang sebaiknya ni, rehatkan bahagian yang mengalami kecederaan, rehatkan. So jangan bergerak. Okey. Rehat ni. Okey, tuam sejuk selama lebih kurang 10 minit. Okey, selang 2 jam. Okey, kamu rehat. Sambil-sambil tu kamu tuam macam tadilah yang ni, cara rawatan dia. Okey, balut kawasan yang cedera. Balut dengan kain balutan yang bersih. Pastikan bersih. Bertujuan untuk mengenakan tekanan pada anggota yang cedera. Okey, tekanan dalam perubatan ni amat berkesan untuk mengelakkan daripada mungkin darah kita tu dia memberi kesan yang lebih teruk pada kecederaan kita. Okey, kalau kamu lihat, nanti kita akan lihat video YouTube, kita tengok bagaimana kaedah tekanan pada anggota cedera ni dapat membantu untuk bantu mula. Okey, tinggikan anggota yang tercedera melebihi arah jantung. Ni kena, mungkin kamu boleh letak bantal, kamu baring letak bantal melebihi arah jantung lah. Okey, rujuk pengamal perubatan seperti doktor untuk rawatan lanjut. Ini paling penting, rujuk doktor. Okey, jadi untuk uji minda ni, ramalkan kesan jika tidak memberikan bantu mula. Ni kamu tak buat. Ni kamu tak buat, apa kesan dia? Fikirkan. Okey, tambah sakit ke? Cepat sihat ke? Cepat sembuh ke? Atau sebab cepat pulih ke? Okey, nanti jawab dalam cikgu punya Google Form. Okey, sekarang kita tengok video daripada
YouTuber ni, okey, berkenaan dengan terseluh. Okey. So hari ni sebenarnya aku nak cerita kat korang pasal acute soft tissue injury management ataupun pengurusan kecederaan tisu lembut. So soft tissue tu apa? Okay, soft tissue tu ialah tisu lembut yang ada dalam badan kita. Contohnya muscle ataupun otot, ligament, tendon, itu antara tisu lembut yang ada dalam badan kita lah. Kebiasaannya soft tissue ni injured masa kita main sukan lah. Paling senang ialah terseluh pergelangan kaki. Bila soft tissue ni injured, kita kena ingat polis. Kenapa? Okay, sebenarnya RICE tu is R is rest, I is ice, C is compression, E is elevation. Tapi sejak tahun 2012 dah ditukarkan. Ada yang buat kajian dah improve prinsip ni kepada polis. P untuk protect, O untuk optimal, L untuk loading, I untuk ice, C untuk compression dan E untuk elevation. So, bila kita terseluh pergelangan kaki ataupun injured mana-mana soft tissue, kita ingat prinsip ni. Bila kita seliuh, kita kena buat P dulu. Apa tu P? P itu protection. Kita kena protect that place. Kita kena protect tempat yang injured tu. Jaga tempat tu. Janganlah pergi ganas-ganas dengan tempat tu dulu. Okey, selepas tu, jangan terlalu lama rehat. Kita akan proceed kepada OL, optimal loading. Optimal loading ni, kita kena pijak setakat mana yang boleh. In simple way lah. Supaya nanti recovery rate dia cepat. Kita tak nak dia rest terlalu lama sampai dia jadi lemah. Faham tak? Itu sebab kita wujudkan OL ni. So, kena pijak walaupun sikit untuk tak nak bagi tempat tu lemah. Bila tempat tu lemah, nanti recovery akan terjejas, akan terganggu. Bila kita dah pijak-pijak sikit, kita kena selingkan juga dengan P dah, OL dah, I. I is ice. Okay, untuk ice, waktu yang optimum is 10 minutes. Sama ada nak wrap ataupun nak rendam kaki, depend. Tapi nak 10 minit, lepas tu dalam satu hari bolehlah buat kerap. Saya dah terangkan sebelum ni, boleh tengok video sebelum ni apa ice tu react dengan badan kita. Okey, P dah, O dah, L dah, I dah, C. C is compression. Compress ni maknanya kita memampatkan tempat tu lah. Tempat yang injured tu, contohnya dekat ankle, kita akan bandage. Bandage pun tak boleh terlalu kemas, tak boleh terlalu longgar. Nak kena just nice je. Dan ada cara bandage dia. Jangan sesuka hati bandage. Ada cara bandage dia untuk mengelakkan tempat tu daripada terus membengkak. Bila dia bengkak tu, melambatkan proses, baik tu lah. What is E? E is elevation. Elevation ni kita angkat tempat yang injured tu tinggi daripada paras jantung kita. Kalau kita injured dekat kaki, pergelangan kaki, kita baring flat and then kaki tu letak atas bantal supaya kaki dengan jantung dia atas paras jantung. So venous return akan jadi lancar. So bila venous return tu lancar, benda-benda injury tu akan flow dengan cantik lah. So dia akan pergi dari tempat injury tu. So tempat tu akan kurang bengkak disebabkan venous return yang cantik dan recovery rate dia lebih tinggi lah. So dia akan cepat baik. Fisioterapis adalah orang yang expert dalam prinsipal polis ni. So anda kalau injured, janganlah, saya mohon, janganlah pergi urut ataupun pergi suruh orang tekan dekat tempat tu. Nanti dia damagekan tempat tu. No, jangan pergi tekan. Tolong jangan pergi tekan. Pergi ke pakar fizio berdekatan anda untuk dia nasihatkan anda apa yang perlu buat untuk acute stage. And then after stage yang baru tu, bila dah tak apa-apa sakit, kena continue rehab untuk kuatkan balik tempat tu. Boleh Please. Please and please. Okey. Tadi ada perkongsian daripada ML Studio. Kalau kamu boleh tengok apa patut buat bila terseluh, kamu boleh cari dalam YouTube untuk mengetahui lah lebih lanjut. Okey, sekarang sekejap okey. Jadi seperti yang perkongsian tadi, untuk masalah terseluh ni, jangan urut. Okey, jangan tekan-tekan kat situ. Okey, kamu kena guna kaedah yang betul. Okey. Jadi itu saja daripada Cikgu Syah. Jadi minggu depan kita akan sambung apa itu price. Tadi pun kamu dah tengok kan apa itu price, dan yang terbarunya polis lah. Okey.
Itu adalah kaedah untuk kita buat bantu mula. Jadi itu saja daripada Cikgu Syah. Okey, selamat menjawab dalam Google Form Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.